Okey, kita baca bab yang ke-13, iaitu 4 golongan yang menjadi saksi di akhirat. Antara yang bersaksi di hadapan Allah ialah bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari kiamat juga disebut dengan Yaumus Syahadah, iaitu hari bersaksi. Memang saksi mempunyai peranan penting dalam sesuatu pembicaraan manusia. Ia adalah suatu keperluan bagi menegakkan keadilan. Begitu juga mahkamah akhirat. Saksi juga diperlukan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Walaupun Allah mempunyai bukti yang mencukupi dalam ilmunya, tiada sebarang kesangsian terhadap sesuatu keputusan mahkamah akhirat. Namun peranan saksi itu diperlukan bagi memuaskan hati manusia itu sendiri, supaya manusia merasa dirinya diadili sepenuhnya. Di akhirat kelak ada 4 perkara yang akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi di hadapan Allah bagi menyempurnakan syahadah rasul-rasul terdahulu yang telah bersaksi di hadapan umat mereka bahawa di akhir zaman kelak akan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Semua rasul-rasul menjadi saksi kepada umat masing-masing. Dengan kesaksian para rasul itu akan terbukti sama ada manusia sebenarnya menjadi pengikut yang setia para rasul berkenaan ataupun sebaliknya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada umatnya. Akan dibuktikan kelak siapakah dalam kalangan umat baginda yang benar-benar melaksanakan syariat Allah dan mencintai sunnah nabinya maupun sebaliknya. Kesaksian yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri akan mendedahkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka sebenarnya daripada golongan mukmin yang sejati ataupun golongan munafik juga kafir yang mengingkari Allah. Antara yang bersaksi di hadapan Allah ialah bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia. Bumi akan menjadi saksi kepada semua tingkah laku manusia, menerangkan secara terperinci segala perbuatan atau amalan manusia, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Dengan bumi melafazkan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang bagi manusia menyembunyikan segala kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Sekalipun perbuatan itu dilakukan ketika malam yang gelap gelita, tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Namun sekiranya amal itu amalan yang baik, iaitu amal yang soleh, di samping malaikat mencatatkan sebagai amalan di sebelah kanan, bumi juga menjadi saksi bagi mengukuhkan lagi catatan itu. Manusia tidak perlu bimbang selagi mereka beramal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pasti amal kebajikan itu akan dibentangkan di hadapan Allah dan bumi akan tampil menjadi saksi. Sekiranya amal kejahatan yang dilakukan sekalipun malam yang gelap gelita, yang disangka tidak akan disaksikan oleh sesiapa pun, namun amat malang bagi manusia yang berkeyakinan begitu, kerana bumi akan tampil di hadapan mendedahkan kejahatan itu. Kerana selain malaikat yang mencatatkan amal buruk, sebenarnya bumilah yang menyaksikan kejahatan itu. Tidak ada tempat di muka bumi ini dapat menyembunyikan rahsia. Tidak mungkin manusia dapat menyusun rancangan jahat tanpa diketahui oleh pihak lain. Sekalipun manusia berjaya menghindarkan diri daripada dikesan oleh pihak-pihak tertentu dalam kalangan manusia, selain Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha mengetahui, di tangannya terhimpun segala rahsia, malah Allah juga meletakkan pertugas terdiri daripada malaikat dan makhluk-makhluk lain seperti bumi ini bagi menjejak dan mengintip segala gerak-geri manusia.
Yang ketiga, yang bakal menjadi saksi kepada manusia di akhirat ialah anggota tubuh manusia itu sendiri. Anggota tubuh manusia merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya akan bertindak menjadi saksi yang jujur di hadapan Allah. Mereka tidak akan bersekongkol dengan rancangan jahat hati manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat yang ke-24. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Fussilat ayat ke-21. Kedua-dua ayat itu menjelaskan bahawa anggota manusia, lidah, tangan, kaki dan kulit akan tampil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak menjadi saksi kepada manusia. Padahal apabila segala anggota tubuh ini dengan sukarela tampil menjadi saksi di hadapan Allah, bererti anggota itu juga akan menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala. Namun semua anggota tubuh manusia yang disebut oleh ayat itu bertindak secara jujur menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia mampu berdusta hanya semasa di dunia. Sebaik saja hari akhirat dan manusia dibangkitkan semula, maka segala-galanya tunduk dengan peraturan Allah. Tiada sesiapa pun yang boleh berdusta lagi. Saksi yang keempat di akhirat kelak ialah lidah manusia itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa lidah manusia akan menjelaskan dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatannya yang telah mereka lakukan, sama ada baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Habislah sudah.